Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jom kita sambung bincang soalan UPKK subjek ibadah part yang kedua. Okey, soalan-soalannya. Okey, soalan 41 hingga soalan 45. Pilih hukum yang betul berdasarkan situasi berikut. Pilih hukum yang betul berdasarkan situasi berikut. Okey, kat sini dia bagi kita 6 hukum. Okey, iaitu haram, harus, makruh, wajib, sunat dan tidak sah. Okey, jom kita baca soalan dia. 41. Ketika melakukan tayammum, Hasan menyapu tangan melebihi had wajib yang disapu. Okey, ketika melakukan tayammum, Hasan menyapu tangan melebihi had wajib yang disapu. Hukumnya adalah sunat. Okey. Hasan ni dia sapu debu tanah ketika tayammum melebihi had yang wajib disapu. Maksudnya kalau tangan hingga siku, maksudnya Hasan lebihkan sikit ke atas sikit daripada siku. Okey, itu sunat. Okey, itu perkara sunat tayammum. Okey, kemudian soalan 42, murid Y mandi wajib setelah keluar mani kerana bermimpi. Murid Y mandi wajib setelah keluar mani kerana bermimpi. Hukumnya adalah wajib. Okey. Soalan 43, Yusuf melakukan solat Jumaat secara bersendirian di rumahnya. Yusuf melakukan solat Jumaat secara bersendirian di rumahnya. Okey, Yusuf ni dia solat Jumaat seorang-seorang je kat rumah dia. Hukumnya adalah tidak sah. Okey, tidak sah. 44, soalan 44, Hamzah tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan. Hamzah tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan. Okey, hukum bagi perbuatan Hamzah ni adalah makruh. Okey, makruh. Soalan 45, Fatimah berbuka puasa Ramadan kerana bimbangkan keselamatan diri dan kandungannya. Fatimah berbuka puasa Ramadan kerana bimbangkan keselamatan diri dan kandungannya. Okey, hukum perbuatan Fatimah adalah harus. Okey, harus berbuka puasa bagi ibu yang mengandung kerana bimbangkan keselamatan diri dia dan kandungannya. Okay, soalan seterusnya, lengkapkan doa selepas azan dan iqamah di bawah. Okay, kita baca doa selepas azan dan iqamah, kemudian isikan tempat kosong dengan kalimah-kalimah pilihan jawapan yang dia bagi dalam kotak-kotak dekat atas ni. Okay, so kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati. Okay, tammah. Okay, tulis perkataan tammah. Okay, wassalatil qaimah. Okey, wassalatil qaimah. Okey, tulis perkataan qaimah. Kemudian ati sayyidana Muhammadanil wasi. Okey, Muhammadan. Tulis perkataan Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Okey, 46. Wassalatil qa'imah. Al-qa'imah 47. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah 48. Muhammadan wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah
maqaman 49 innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Al-mi'ad nombor 50. Okey, selesai doa selepas azan dan iqamah. Okey, kemudian tandakan raib pada anggota yang betul dan pangkah pada anggota yang salah. Okey, yang pertama, gambar yang pertama adalah anggota wuduk. Anggota wuduk 52 tu dia bulatkan tangan hingga siku. So tangan hingga siku ni adalah anggota wuduk. So kita tanda right. Okey. Kemudian 53. Okey, 53 dia tunjuk lutut. Okey, lutut ni anggota wuduk ataupun tidak. Okey, tidak. Okey, tanda pangkah. Kemudian dia bulatkan 54, dia bulatkan kawasan kaki. Okey, kaki adalah anggota wuduk. So tanda right. Okey, kemudian 54 ni anggota tayamum. Anggota tayamum 54, kaki bukan anggota tayamum, maka kita tanda pangkah. Dan 55 tangan hingga siku. Okey, tangan hingga siku ni adalah anggota tayamum. Okey, kita tanda right. Okey, kena kenal pasti anggota-anggota wuduk dan anggota tayamum. Kemudian yang betul dalam gambar tu adalah anggota tayamum, tandakan right. Ataupun yang betul anggota wuduk, tandakan right. Dan bukan anggota wuduk ataupun tayamum, tandakan pangkah. So kita dah selesai. Tengok balik kepada gambar kat atas tu. Gambar yang dalam video ni kita dah buatkan right ataupun pangkah pada anggota-anggota yang berkaitan. Okey, seterusnya. Padankan penyataan alif dengan penyataan ba. Okey, kat sini dia bagi dekat kita 5 perkara. Kemudian kita kena cari apa maksud kelima-lima perkara tersebut. Okey, 56. Tayamum. Okey, tayamum. Mana maksud dia? Okey, kita suaikan ataupun padankan. Tayamum ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan hingga siku dengan rukun dan syarat tertentu. Kemudian 57 perkataannya adalah azan. Azan ialah, okey tengok, lafaz yang khusus sebagai satu pemberitahuan masuk waktu solat fardu. 58 solat fardu. Okey, kita sesuaikan kepada perlakuan serta pengucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey. 59 solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar ni maksud dia ialah menghimpunkan dua solat dalam satu waktu dan memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, seterusnya solat jenazah. Okey, nombor 60 solat jenazah. Apa maksud solat jenazah? Dikerjakan ke atas mayat orang Islam setelah dimandi dan dikafankan. Okey, so dia bagi 5 perkara, kemudian kita kena cari, kena sesuaikan ataupun kena padankan kepada definisi dia ataupun pengertian dia ataupun maksud dia. Okey, so kita dah tengok. So tengok balik apa yang kita telah padankan dan boleh bacalah. Boleh stopkan video ni kejap, tengok tayamum tu apa, azan apa, solat fardu tu apa, solat jamak tu apa, dan qasar tu apa, kemudian solat jenazah tu apa. Okey, baca balik. Okey. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua dalam mengulang kaji pembelajaran ataupun subjek-subjek yang berkaitan dengan soalan-soalan UPKK. Okey, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaat. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.